warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang mulia Tuan Imam, pengurusi surau dan seluruh ahli jawatan kuasa, para ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, perempuan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah Maghrib Dwi mingguan setiap hari Selasa yang pertama dan Selasa yang ketiga pada setiap bulan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian sejarah Islam yang pada kali ini kita membicarakan tentang sejarah 4 sahabat yang pernah menjadi khalifah selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Pengajian sirah ataupun sejarah 4 khalifah, 4 sahabat yang pernah menjadi khalifah ini adalah kesinambungan ataupun lanjutan daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita ikuti beberapa tahun dan kita telah tamatkan pada tahun lepas. Jadi sekarang kita membicarakan tentang sirah 4 sahabat yang pernah menjadi khalifah selepas daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, kita telah selesai mengikuti kisah panjang 3 khalifah selepas daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Bakar, Umar dan Uthman. Akhir pertemuan kita 2 minggu lepas kita telah tamatkan perbincangan kita berkaitan dengan Sayyidina Uthman, dan malam ni kita akan masuk khalifah yang keempat, iaitu Ali bin Abi Talib. Sebagai ulang kaji sikit secara ringkas tuan-tuan sekalian, apa yang telah kita ikuti dalam pertemuan-pertemuan yang lepas. Yang pertama, saya telah kongsi dengan tuan-tuan sekalian sejarah Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar jadi khalifah tempohnya singkat, 2 tahun saja. Selepas Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijrah, Abu Bakar pun naik jadi khalifah. Dengan mesyuarat di kalangan para sahabat, akhirnya Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, daripada tahun 11 hingga 13 Hijrah. Akhirnya Abu Bakar diuji oleh Allah dengan demam panas, kemudian beliau meninggal dunia. Walaupun Abu Bakar memerintah hanya 2 tahun, singkat ataupun pendek pemerintahan Abu Bakar itu, tapi jasa dan sumbangannya besar. Antara jasa dan sumbangan besar Abu Bakar waktu jadi khalifah selama 2 tahun itu, yang pertama, dia memerangi Nabi palsu. Yang kedua, dia memerangi orang yang tak bayar zakat. Dan yang ketiga, dia memerangi orang murtad. Perang lawan Nabi palsu, perang lawan orang murtad, perang lawan orang yang tak bayar zakat di zaman Abu Bakar ni tidak kurang daripada 10 kali peperangan. Antara peperangan yang besar di zaman Abu Bakar itu namanya Perang Yamamah, yang berlaku di daerah Yamamah. Hari ini satu daerah di dalam negara Arab Saudi. Perang Yamamah ni menyaksikan berpuluh orang sahabat Nabi yang hafal Quran syahid, sehingga Sayyidina Umar bimbang keadaan itu. Maka Sayyidina Umar lah yang mencadangkan kepada Abu Bakar supaya Al-Quran itu hendaklah dibukukan,
kerana Nabi wafat dalam keadaan Al-Quran belum dibukukan dalam satu mushaf. Akhirnya dalam keadaan berat hati, Umar cadangkan pada Abu Bakar. Dalam keadaan berat hati, Abu Bakar pun bersetuju. Kumpul semua surah-surah, ayat-ayat Quran yang berada di rumah para sahabat, di rumah isteri-isteri Nabi, ditulis semula, disalin, dan dibukukan dalam satu mushaf. Bila siap, dinamakan Mushaf Abu Bakar. 2 tahun Abu Bakar memerintah. Selepas daripada Abu Bakar, khalifah berikutnya adalah Khalifah Umar bin Al-Khattab. Umar jadi khalifah panjang tempohnya, 10 tahun. Dan zaman Sayyidina Umar ni zaman kegemilangan. Islam berkembang ke banyak wilayah-wilayah ataupun kawasan-kawasan baru. Banyak berlaku pembukaan kawasan-kawasan baru. Ya. Bila berlaku perkembangan Islam yang cukup rancak di zaman Sayyidina Umar, itu menyebabkan Sayyidina Umar banyak musuh. Sehinggalah akhir sebelum ini kita bincang bagaimana Sayyidina Umar itu akhirnya mati dibunuh ketika menjadi imam solat fardu subuh. Turut dibunuh beberapa orang sahabat yang menjadi jemaah solat subuh pada pagi tersebut. Sayyidina Umar ditikam pada pagi Rabu dan dia meninggal dunia pada hari Ahad. Sempat hidup beberapa hari. Ya, dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Selepas Abu Lu'lu'ah tikam beberapa orang sahabat, dia tikam Sayyidina Umar, akhirnya dia tikam diri dia sendiri. Abu Lu'lu'ah. Ya, Abu Lu'lu'ah. Umar ditikam pada pagi Rabu, meninggal dunia pada hari Ahad. Dalam tempoh beberapa hari sakit tenat itu, Sayyidina Umar sempat mencadangkan nama beberapa orang sahabat untuk menjadi jawatan kuasa pemilihan khalifah berikutnya. Antara nama-nama itu Sayyidina Ali, Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sayyidina Osman. Akhirnya sahabat-sahabat ini bila Sayyidina Umar meninggal dunia, beberapa nama yang disebut oleh Sayyidina Umar sebagai ahli jawatan kuasa itu bermesyuarat sesama mereka. Akhirnya naiklah nama Sayyidina Osman sebagai khalifah. Sayyidina Osman jadi khalifah selama 12 tahun. Ini juga zaman kegemilangan. Sehinggalah akhir hayat Sayyidina Osman, dia juga mati dibunuh. Yang saya sebut dalam pertemuan pada 2 minggu lepas. Rumahnya dikepung oleh pihak pemberontak beberapa puluh hari, kemudian dipecah masuk, ditahan makanan, minuman masuk dalam rumah dia beberapa puluh hari itu. Akhirnya dia mati dibunuh. Baik, khalifah yang keempat yang akan kita ikuti pada malam ini iaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Seperti biasa kita baca sikit latar belakang Sayyidina Ali ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nama sebenar Ali iaitu Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Bermakna dia dengan Nabi ini satu keluarga. Ali bin Abu Thalib. Abu Thalib pak saudara Nabi lah. Bermakna Sayyidina Ali dengan Nabi ini adalah sepupu, ya. Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Itu di sebelah ayah. Di sebelah mak pula, Sayyidina Ali ni nama maknya Fatimah juga. Fatimah juga. Nabi pun ada anak nama Fatimah juga. Ya. Yang akhirnya anak Nabi Fatimah itulah berkahwin dengan Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali mak ni nama Fatimah juga. Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Maksudnya Sayyidina Ali ni belah ayah dengan belah mak dia bercantum pada datuk yang bernama Abdul Manaf. Maksudnya daripada satu keluarga. Ya. Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Belah maknya Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Artinya belah ayah dengan belah ibu bercantum pada Abdul Manaf, datuk yang bernama Abdul Manaf. Mak Sayyidina Ali nama Fatimah ni memeluk Islam dan berhijrah ke Madinah bersama dengan orang Islam yang lain. Mak Sayyidina Ali ni masuk Islam dan berhijrah juga ke Madinah bersama dengan orang Islam yang lain. Dan dia meninggal dunia ketika Rasulullah masih hidup. Mak Sayyidina Ali nama Fatimah ni meninggal dunia waktu Rasulullah masih hidup. Daripada belah ayah, daripada belah ibu, Sayyidina Ali ni keturunan Bani Hashim, anak cucu cicit Hashim, sama dengan keluarga Nabi. Sebagaimana yang telah saya sebut dalam pertemuan-pertemuan yang lepas, tuan-tuan sekalian,
Masyarakat Arab ni, mereka ni berbangga dengan keluarga-keluarga besar mereka. Sebab tu mereka suka sandarkan nama keluarga besar mereka tu kepada nama tok ataupun moyang keturunan mereka. Contoh Nabi Muhammad, keluarga besar Nabi Muhammad, keluarga besar Sayyidina Ali ni namanya keluarga Bani Hashim. Bani maknanya apa? Anak-anak lah, cucu-cucu, keturunan, ya, Bani Hashim. Hashim salah seorang daripada datuk Nabi dan juga datuk Sayyidina Ali lah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, kan, bin Abdul Manaf. Jadi keluarga besar Nabi Muhammad, keluarga besar Sayyidina Ali ni dikenali sebagai keluarga Bani Hashim, anak cucu cicit Hashim. Sayyidina Umar pun begitu juga, dia ada keluarga dia, keluarga Bani apa, Sayyidina Osman, ya, Bani Umayyah, Sayyidina Abu Bakar. Jadi mereka suka sandarkan nama keluarga mereka tu kepada nama tok nenek moyang mereka dulu. Biasanya tok nenek moyang tu yang pernah jadi tokoh-tokoh dalam masyarakat. Jadi kalau tuan-tuan nak buat, boleh sini. Kalau tuan-tuan ada keluarga besar di Pantai Dalam ni, tuan-tuan buatlah Bani apa sini. Abah Hamdan keluarga besar di sini, boleh buat Bani apa. Anak cucu cicit, ambil nama tok yang keberapa dulu, yang pun pernah jadi tokoh dalam masyarakat ke. Saya buatlah Bani Ismail, anak cucu cicit Ismail. Jadi kira lah berapa cucu cicit ada ni. Jadi orang Arab memang suka gelaran itu, ya. Jadi Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali ni Bani yang sama, Bani Hashim, anak cucu cicit Hashim. Baik, Sayyidina Ali dilahirkan di Mekah tahun 601 Masihi, iaitu 10 tahun sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul. 10 tahun sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul, Sayyidina Ali pun lahir. Artinya beza umur dia dengan Nabi 30 tahun. Kalau 10 tahun sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul, bermakna waktu umur Nabi 30. Waktu umur Nabi 30, Sayyidina Ali pun lahir, ya. Sayyidina Ali pun lahir. Hubungan Sayyidina Ali dengan Nabi ini pertama sepupu. Hubungan Sayyidina Ali dengan Nabi ini pertama sepupu, di mana ayah Sayyidina Ali iaitu Abu Talib merupakan abang kepada ayah Nabi. Ayah Nabi Abdullah. Ayah Nabi Abdullah. Jadi Abu Talib ni abang kepada Abdullah. Ayah Sayyidina Ali itu abang kepada ayah Nabi SAW. Itu satu hubungan persaudaraan. Yang kedua, hubungan persaudaraan antara Nabi dengan Sayyidina Ali ni makin rapat, makin erat bila Sayyidina Ali berkahwin dengan anak perempuan Nabi. Siapa dia? Fatimah. Dan bila anak perempuan Nabi Fatimah berkahwin dengan Sayyidina Ali, maka hubungan tu makin rapat. Jadi Nabi dengan Sayyidina Ali ni bukan sekadar sahabat, tapi sepupu Nabi dan juga menantu Nabi. Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul cuba berusaha untuk ringankan bebanan Abu Talib. Di kalangan bapa saudara Nabi yang banyak ni, Abu Talib ni agak susah sikit, dan anak dia agak ramai, ya? Jadi Nabi di usia remajanya, beliaunya diringankan bebanan pak saudara dia Abu Talib yang ada 6 orang anak ni dengan cara dia ambil salah seorang anak Abu Talib, dia jaga. Siapa dia anak Abu Talib yang Nabi jaga daripada kecil? Sayyidina Ali. Maka sebab tu Nabi dengan Sayyidina Ali ni cukup rapat. Daripada kecil lagi Nabi jaga Sayyidina Ali, nak ringankan bebanan Abu Talib, pak saudara Nabi ni, ya. Maka Nabi jaga Abu Talib daripada kecil lagi, asuh, jaga, didik Sayyidina Ali ni daripada kecil. Ketika Nabi SAW jadi Rasul pada umur 40, umur Sayyidina Ali meningkat kepada 10 tahun. Bila Nabi Muhammad jadi Rasul pada umur 40, Sayyidina Ali umurnya 10 tahun. Dan dia disebut dalam banyak kitab-kitab sirah merupakan kanak-kanak yang pertama memeluk Islam. Kanak-kanak yang pertama memeluk Islam. Kalau orang dewasa pertama yang memeluk Islam, hari itu kita dah bincang lah, sebab dia orang dewasa pertama yang memeluk Islam. Tak ingat? Abu Bakar. Orang perempuan pertama memeluk Islam, isteri Nabi, Khadijah, ya. Kanak-kanak pertama memeluk Islam, Ali, ya. Hamba yang awal memeluk Islam, Zaid bin Harithah, Bilal bin Rabah. Ini hamba yang awal memeluk Islam.
Jadi Ali ini merupakan kanak-kanak yang pertama memeluk Islam. Sayyidina Ali ada beberapa gelaran. Antara gelaran Sayyidina Ali, Abul Hasan, bapa Hasan, kerana dia ada anak nama Hasan, maka dia digelar Abul Hasan. Dan antara gelaran masyhur Sayyidina Ali, selalu kalau bulan Ramadan sembahyang tarawih tu, kita duk berselawat tu, kita sebut nama Sayyidina Ali. Apa dia gelaran? Karramallahu wajhah. Baik, tentang karramallahu wajhah ni, malam ni saya nak jelaskan detail sikit supaya kita dapat ilmu. Kenapa digelar karramallahu wajhah? Kalau tak duk main ikut orang sebut, kita sebut, tak tahu apa benda. Jadi malam ni kita tambah sikit pengetahuan kita. Sayyidina Ali digelar karramallahu wajhah. Apa makna karramallahu wajhah? Ya, Abu Bakar gelarannya As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab digelar Al-Faruq, Sayyidina Osman digelar Dhun Nurain. Kan? Abu Bakar digelar As-Siddiq, yang sentiasa membenarkan apa yang Allah Ta'ala sampaikan, apa yang Nabi sampaikan. Maka sebab tu digelar As-Siddiq. Umar bin Al-Khattab digelar Al-Faruq, orang yang membezakan di antara hak dan batil. Kalau benda hak, dia pertahankan benda tu hak. Kalau batil, dia kata benda tu batil. Tu Umar digelar Al-Faruq. Sayyidina Osman digelar Dhun Nurain, orang yang memiliki dua cahaya, kerana dia berkahwin dengan dua putri Nabi, iaitu Ummu Kalthum dan Ruqayyah. Baik. Sayyidina Ali gelaran dia yang masyhur karramallahu wajhah. Malam ni kita kena tahu dan kena ada jawapan kenapa kita gelar Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah maksudnya semoga Allah memuliakan wajahnya. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Baik. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang gelaran yang kita nisbahkan, yang kita sandarkan kepada Sayyidina Ali ini, iaitu gelaran karramallahu wajhah. Ada sebahagian ulama tidak menggalakkan gelaran tersebut diberikan kepada Sayyidina Ali. Nanti saya akan terangkan sebab-sebab dia, biar kita dapat ilmu. Ada sebahagian ulama tidak menggalakkan gelaran karramallahu wajhah itu kepada Sayyidina Ali. Karramallahu wajhah maksudnya semoga Allah memuliakan wajahnya. Yang kedua, ada sebahagian ulama yang membenarkan. Tak ada masalah, tak ada apa-apa problem. Baik, kita tengok yang pertama dulu. Kenapa ada sebahagian ulama tidak menggalakkan kita sebut karramallahu wajhah kepada Sayyidina Ali? Ni petikan etikal ni saya ambil daripada pejabat mufti wilayah. Takut saya hidup sebut ustaz ni main mengajar benda baru pelik. Tak, kita ambil hak rasmi, senang. Pejabat mufti wilayah pernah keluarkan tulisan ni zaman Dr. Zul itu, Zulkifli Bakri. Dia keluarkan tulisan ni dan menarik perbahasannya. Ulama yang tidak menggalakkan gelaran karramallahu wajhah itu alasannya yang pertama, tak nak kita jadi penyakit macam orang Syiah. Apa dia penyakit orang Syiah? Memuliakan Sayyidina Ali, duk puji tu melampau-lampau sangat untuk membeza-bezakan antara Sayyidina Ali dengan sahabat-sahabat yang lain. Orang Syiah sampai kafirkan sahabat-sahabat yang lain kerana nak angkat nama Sayyidina Ali, nak puji Sayyidina Ali itu sampai mengkafirkan sahabat yang lain. Maka tak nak kita terikut-ikut perangai itu, yang berlebih-lebihan sangat beri gelaran-gelaran itu. Satu, ini pendapat pertama. Yang kedua, kenapa sebagian ulama tak menggalakkan sebut karramallahu wajhah itu? Kerana orang tanya kita, kenapa karramallahu wajhah diberi kepada Sayyidina Ali? Alasan kita kerana Sayyidina Ali ni masuk Islam waktu kanak-kanak, dia tak pernah sembah berhala. Okey? Kalau begitu, Abu Bakar tak pernah sembah berhala. Abu Bakar pun tak pernah sembah berhala. Baik. Dan yang ketiganya, kenapa sebahagian ulama tidak menggalakkan kita beri gelaran karramallahu wajhah pada Sayyidina Ali? Kerana Allah dah memberi gelaran yang terbaik dah kepada para sahabat. Apa dia? Radhiyallahu anhum. Semoga Allah redha kepada mereka. Kalau dia seorang, kita sebut radhiyallahu anhu, semoga Allah redha kepadanya. Kalau seorang perempuan, radhiyallahu anha, semoga Allah redha padanya. Kalau ramai-ramai, radhiyallahu anhum. Dan ni gelaran yang standard yang Allah Ta'ala bagi kepada semua para sahabat, yang gelaran tu dah cukup terbaik. Baik, ini untuk sebahagian ulama yang tidak menggalakkan gelaran karramallahu wajhah. Okey, tak apa. Kita tengok pula ulama yang benarkan kita sebut karramallahu wajhah kepada Sayyidina Ali. Sebab apa mereka benarkan? Yang pertama, mereka sebut apa dia? Memang Sayyidina Ali ni dia masuk Islam waktu kanak-kanak dan dia tak pernah sembah berhala.
maka layaklah kita sebut karramallahu wajhah pada dia, semoga Allah memuliakan wajahnya. Yang kedua, kalau sahabat-sahabat Nabi yang lain ada gelaran-gelaran yang khusus yang kadang-kala diberikan oleh Nabi SAW sendiri, macam Abu Bakar digelar As-Siddiq, Umar digelar Al-Faruq, Osman digelar Zunnurain. Jadi kenapa tak boleh ada gelaran untuk memuliakan Sayyidina Ali dengan gelaran karamallahu wajhah, kalau sahabat-sahabat lain ada gelaran-gelaran memuliakan mereka? Ini hujah yang kedua. Dan yang ketiga, kata ulama yang membenarkan gelaran karamallahu wajhah kepada Sayyidina Ali itu, sebenarnya kata mereka, sejarah perkataan karamallahu wajhah itu diberi kepada Sayyidina Ali kerana waktu itu ada satu kelompok yang melampau yang suka menghina keluarga Nabi, Ahlul Bait. Ahlul Bait ni ahli keluarga Nabi. Mereka suka hina keluarga Nabi ni, Ahlul Bait ni, termasuk Sayyidina Ali. Apa mereka gelar Sayyidina Ali? Qabbahallahu wajhah, semoga Allah memburukkan wajahnya. Ni ada satu kelompok yang mereka ni bermusuh dengan keluarga Nabi, bermusuh dengan keluarga Nabi. Antaranya Sayyidina Ali. Mereka cukup marah, cukup benci, sampai mereka gelar Sayyidina Ali itu qabbahallahu wajhah, semoga Allah memburukkan wajahnya. Maka untuk membalas penghinaan kelompok ini, kita sebut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Jadi kesimpulannya, boleh tak kita sebut karramallahu wajhah tu? Boleh, ambil je lah pandangan yang boleh, tak ada masalah. Cuma malam ni saya nak kongsi supaya kita faham kenapa gelaran tu muncul kepada Sayyidina Ali, kenapa gelaran tu muncul pada Sayyidina Ali. Ni di antara gelaran yang ada pada Sayyidina Ali, iaitu karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, kita nak tengok sikit sifat baik ataupun karakter peribadi yang ada pada Sayyidina Ali ni. Sebagaimana saya sebut dulu sifat Abu Bakar, akhlak dia, peribadi dia, karakter dia, Umar, Osman. Jadi kita kena tahu juga tentang Sayyidina Ali ni, tentang Sayyidina Ali ni. Baik tuan-tuan sekalian, Sayyidina Ali, pertama, antara peribadi dia yang sempat saya catat, dia ni seorang yang berpemikiran jauh, orang cerdik, orang muda yang cerdik. Dia muda berbanding Abu Bakar, Umar, Osman, dia paling muda, dia cerdik, berpemikiran kritis dan cerdas orangnya. Yang kedua, orangnya sederhana, orangnya sederhana, tenang, rendah hati, tak kelang kabut, orangnya tenang. Yang ketiga, Sayyidina Ali ni wawasannya tinggi dan luas. Apa lagi sifat ataupun peribadi Sayyidina Ali? Dia ni pemuda yang berani dan banyak menyertai peperangan bersama dengan Nabi SAW. Sampai Sayyidina Ali ni berani dia, kewibawaan dia di medan perang hebat dia ada satu pedang namanya pedang Zulfaqar, Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali juga di antara sifat ataupun peribadi dia, khasnya waktu dia diberi tugas jadi khalifah, pegang jawatan-jawatan waktu Nabi masih hidup, dia ni adil dalam pemerintahan dan bidang kehakiman, kerana dia pakar dalam bidang kehakiman. Banyak sahabat-sahabat daripada zaman Nabi, zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, banyak lantik Sayyidina Ali ni sebagai hakim kerana kepakaran dia bidang kehakiman. Dan bila dia naik jadi khalifah pun, dia teruskan keadilan dia sebagai pemerintah. Baik, nanti kita tengok apa contoh keadilan Sayyidina Ali dalam pemerintahan. Dia seorang pentadbir yang kreatif, ada kewibawaan, alim dalam berbagai ilmu seperti ilmu hisab. Dia ni pakar matematik. Sayyidina Ali ni dia alim bidang ilmu hisab. Dulu buku Melayu dulu ditulis ilmu hisab, hari ni matematik, kan? Sejarah dulu dipanggil apa? Tawarikh. Tawarikh zaman tuan-tuan dulu kan, tawarikh. Sejarah, buku sejarah dulu kan. Dulu dipanggil ilmu hisab, sekarang matematik. Dia ni pakar ilmu hisab, sastra dan kehakiman, sampai dia digelar gedung ilmu. Dan Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi pernah puji Sayyidina Ali. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, aku ni gedung ilmu, aku ni gedung ilmu, dan Ali itu pintunya. Sesiapa yang ingin menuntut ilmu, masuklah melalui pintunya. Maknanya pergi menuntut dengan Sayyidina Ali. Dia ni orang alim. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Antara sifat adil Sayyidina Ali dalam pemerintahan, tuan-tuan sekalian, bang, tolong ambil beg tadi, bang, ada buku satu.
Antara sifat adil Sayyidina Ali dalam pemerintahan waktu dia jadi khalifah, waktu dia jadi khalifah, waktu dia jadi khalifah pernah berlaku satu kes baju besi dia hilang. Ada setengah riwayat sebut dia punya perisai dia hilang. Balik daripada medan perang, boleh jadi tercicir, boleh jadi lepas tu tak jumpa lah. Satu hari Sayyidina Ali nampak orang yang pakai baju besi tu, Sayyidina Ali nampak orang yang pakai baju besi tu. Sayyidina Ali kata, baju tu aku punya. Lelaki tu Yahudi. Lelaki tu Yahudi. Sayyidina Ali khalifah. Dia tak berhati. Dia kata, apa bukti? Apa bukti? Apa bukti baju tu kamu punya? Jadi Sayyidina Ali tak bolehlah nak bagi bukti, kerana baju kan dia tulis nama baju besi. Akhirnya Sayyidina Ali ajak kita bincangkan masalah kita ni di mahkamah. Kita selesaikan di mahkamah. Dan adilnya Sayyidina Ali, dia khalifah, dia kenal dengan semua hakim yang berada di Madinah ketika itu. Dia kenal dengan semua hakim ketika itu. Sepatutnya dia boleh tentukan siapa hakim untuk selesaikan kes mereka berdua. Dia khalifah, dia boleh ambil kesempatan. Hakim-hakim semua kenal dia. Tapi tak, Sayyidina Ali minta kepada Yahudi tu, kamu tentukan siapa hakim yang kamu nak, siapa qadhi yang kamu nak. Maka lelaki Yahudi itu pun setuju untuk mengambil qadhi, iaitu sahabat Nabi bernama Shuraih nama dia, qadhi. Akhirnya datang waktu perbicaraan. Bila datang waktu perbicaraan, qadhi pun minta Sayyidina Ali kemukakan bukti. Sayyidina Ali kata, tak boleh nak bagi bukti, tapi tengok baju ni, baju aku lah, macam kita lah kan. Tengok selipar kawan tu pakai, kita punya dah ni. Cumanya tak ada tulis nama. Tapi kat surau ni selipar jenis macam tu kita seorang je pakai. Elok hari esok bertukar lah ke kaki orang lain. Kita sebut kita punya, tak ada nama, tu problem. Nama tak ada, tanda tak ada. Akhirnya qadhi ni kata, kalau gitu tak ada bukti, jadi milik lelaki ni. Akhirnya lepas. Lelaki ni jumpa Sayyidina Ali, dia kata, alangkah indahnya peraturan kehakiman dalam Islam. Selagi mana kita buat dakwaan dan kita tidak boleh mendatangkan bukti, selagi tu kita tak boleh tuntut benda tu hak kita. Mesti datangkan bukti. Ni keadilan dalam Islam luar biasa. Dan akhirnya lelaki tersebut memeluk Islam kerana peristiwa tersebut. Jadi kalau sungguh dia tipu pun, dia takkan terlepas pada hari akhirat kelak. Atas dunia memang benda tu milik kita, berpindah ke tangan orang lain. Waktu kita nak ambil, nak tuntut semula, kita betul-betul tak ada bukti. Tak ada bukti kan? Tak ada bukti yang boleh menguatkan kita punya dakwaan. Kita tengok tu betul dah, kita punya ni, tapi tak boleh nak buat dakwaan seperti itu. Akhirnya orang ni menang, dapat benda tu hak pada dia. Kalau sungguh dia betul lah. Kalau dia tipu, dia takkan terlepas pada hari akhirat kelak. Dia takkan terlepas pada hari akhirat kelak. Sebab tu dalam Islam dia ada orang yang membuat dakwaan, dia kena datangkan bukti. Orang yang nak bela diri boleh bersumpah, kan ada aturan dalam Islam tentang benda tu. Akhirnya dia mengaku pada Sayyidina Ali, baju ni memang baju kamu pun, aku jumpa. Dan diserahkan pada Sayyidina Ali. Saya nak sebutnya pada tuan-tuan sekalian, Sayyidina Ali, dia tak ambil kesempatan jawatan sebagai khalifah nak tekan kawan ni. Padahal kalau benda tu tak selesai di mahkamah, selesai di kedai kopi, boleh. Awak khalifah, dia penimbuk kawan tu sekali kan, boleh kan? Nak kenal hakim, dia kenal semua hakim. Tak, Sayyidina Ali tak nak. Selesai benda-benda di medan yang sebetulnya. Apa dia? Mahkamah. Qadhi, jangan aku tentukan, sebab takut aku mempengaruhi pula. Sebab qadhi semua kenal aku, kamu tentukan kamu nak siapa qadhi. Ini keadilan Sayyidina Ali dalam pemerintahan. Dan pernah berlaku banyak peristiwa selepas daripada itu. Antaranya bila berlaku satu masalah di antara Sayyidina Ali dengan seorang lelaki, buku tu mana tinggal tadi tak jumpa pula dah. Bila berlaku satu masalah di antara Sayyidina Ali dengan seorang lelaki di hadapan Sayyidina Umar, di hadapan Sayyidina Umar, bila Umar nak selesaikan masalah benda tu, Umar panggil Sayyidina Ali dengan gelaran Amirul Mukminin, kan? Panggil gelaran kepada Sayyidina Ali dengan gelaran Abul Hasan, bapa Hasan. Jadi orang Arab ni bila panggil dengan gelaran, dia seronok. Panggil dengan gelaran seronok. Waktu tu Sayyidina Ali belum jadi khalifah lagi ni.
Ini cerita zaman Sayyidina Umar. Berlaku kes antara Sayyidina Ali dengan seorang lelaki. Jadi Umar nak selesaikan kes tu, Umar panggil Sayyidina Ali ni dengan gelaran Abul Hasan, bapa Hasan. Jadi bila panggil dengan gelaran ni, orang Arab dia satu kemuliaan. Dia satu kemuliaan. Kalau Umar panggil Ali, tak sedap. Tapi bila sebut Abul Hasan, ya Abul Hasan, wahai bapa Hasan, dia sonok. Tiba-tiba kepada lelaki tersebut, Umar panggil dia dengan sebut nama saja. Akhirnya muka Sayyidina Ali berubah. Muka Sayyidina Ali berubah. Umar tanya, kenapa? Ali kata, aku marah sebab kamu panggil aku dengan gelaran yang mulia, sedangkan dia kamu panggil nama saja. Tak boleh begitu, walaupun dia seorang Yahudi. Peristiwa itu berlaku antara Sayyidina Ali dengan orang Yahudi di hadapan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Ali tak nak, bila kita nak selesai bincang apa-apa, kita muliakan orang tu, orang ni pun kita kena muliakan juga. Orang ni kita panggil gelaran elok, orang ni kita panggil nama saja. Tak jadi, kan? Hak ni pun Tuan Haji juga, yang ni pun Tuan Haji juga. Hak ni kita panggil Tuan Haji, hak ni kita disebut nama. Orang rasa lain tak? Begitu. Jadi Sayyidina Ali tak nak benda tu berlaku dalam masyarakat begitu. Ini di antara keadilan Sayyidina Ali dalam pemerintahan. Baik. Dan juga sebelum dia diangkat menjadi pemerintah, jadi khalifah. Kemudian tuan-tuan sekalian, ya, panjanglah cerita zaman remaja Sayyidina Ali sampai dia diangkat jadi khalifah. Sayyidina Ali diangkat jadi khalifah yang keempat pada tahun 35 Hijrah. Ya. Tahun 35 Hijrah. Bersamaan dengan tahun Masihinya tahun 655 Masihi. Tahun 655 Masihi. Tempoh pemerintahan para sahabat ni, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ni, tempoh pemerintahan 4 sahabat ni 40 tahun. Ya. Baik. Jadi Sayyidina Ali diangkat sebagai khalifah yang keempat pada tahun ke-35 Hijrah. Minta maaf, empat orang sahabat ni bukan memerintah 40 tahun, sampai tahun 40 Hijrah. Sampai tahun 40 Hijrah. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10, Sayyidina Osman 12, Sayyidina Ali 5 tahun. Jadi empat sahabat ni mereka memerintah sampai tahun 40 Hijrah. Baik. Jadi Sayyidina Ali diangkat jadi khalifah pada tahun 35 Hijrah. Tahun 35 Hijrah bersamaan dengan tahun 655 Masihi. Ya, dan dia sempat memerintah sekitar 4 ke 5 tahun memerintah. Sebelum dia juga akhirnya mati dibunuh. Sebagaimana Umar mati dibunuh, Sayyidina Osman mati dibunuh, Sayyidina Ali juga mati dibunuh. Abu Bakar saja mati tak kena bunuh. Dia mati demam. Dia mati demam panas. Umar mati kena bunuh, Osman kena bunuh, Sayyidina Ali pun kena bunuh. Ya, bila Islam sudah berkembang, musuh pun ramai, gitulah jadinya. Selepas daripada Sayyidina Osman mati kena bunuh, selepas Osman kena bunuh, kerusi ataupun jawatan khalifah tu kosong selama 3 hari. 3 hari kosong. Sehinggalah orang ramai, para sahabat ketika itu, orang Islam ketika itu, khasnya yang berada di Madinah, mendesak supaya Sayyidina Ali ambil alih. 3 hari dah kosong kursi khalifah ni. Jawatan khalifah dah kosong 3 hari dah, selepas daripada Sayyidina Ali Sayyidina Osman dikebumikan. 3 hari tak ada khalifah ni. Maka orang Islam desak Sayyidina Ali kena jadi khalifah. Khasnya orang Islam di Madinah, mereka desak Sayyidina Ali jadi khalifah. Ketika sahabat-sahabat minta Sayyidina Ali jadi khalifah, Sayyidina Ali terdesak, rasa sangat terdesak nak terima jawatan khalifah ni. Kenapa dia? Nak selesaikan konflik besar. Konflik besar yang berlaku di zaman Sayyidina Osman. Pertama, nak cari pembunuh Sayyidina Osman. Bila dia naik jadi khalifah, mesti beban tu akan jatuh atas bahu dia. Dia nak kena cari siapa pembunuh Sayyidina Osman. Dan nak cari pembunuh Sayyidina Osman ni bukan senang. Yang kepung rumah Sayyidina Osman tu berapa ratus mana? Yang kepung rumah Sayyidina Osman tu, siapa yang betul-betul pergi bunuh Sayyidina Osman tu, siapa? Kalau dapat pembunuh Sayyidina Osman tu, kemudian nak cari semua sekali yang terlibat ni, kepala utama dia semua ni, bukan benda senang. Maka Sayyidina Ali nak terima jawatan sebagai khalifah ni berat. Yang keduanya, berat bagi Sayyidina Ali nak jadi khalifah ni kerana dia nak menyelesaikan krisis yang berlaku di kalangan orang Islam sejak daripada zaman Sayyidina Osman itu lagi, iaitu orang Islam sudah terpecah menjadi beberapa kelompok kerana fitnah yang berlaku di zaman Sayyidina Osman. Sehingga ada orang Islam bangkit memberontak lawan Sayyidina Osman,
Ada yang percaya pada Sayyidina Osman, ada yang tak percaya lagi pada Sayyidina Osman. Kan sudah pecah waktu itu. Jadi ni dua tugas besar Sayyidina Ali kalau terima jawatan khalifah. Nak satukan orang Islam yang berpecah kepada beberapa kelompok itu. Berpecah tu kerana termakan dengan fitnah pada zaman tersebut. Yang keduanya nak cari siapa dia yang bunuh Sayyidina Ali, yang bunuh Sayyidina Osman. Ni dua beban besar. Akhirnya dalam keadaan berat hati, Sayyidina Ali pun terima jawatan sebagai khalifah. Terima jawatan sebagai khalifah. Baik. Bila Sayyidina Ali terima jawatan sebagai khalifah, antara benda awal yang dia buat bila diangkat jadi khalifah, dia perbaiki sistem pemerintahan. Apa benda dia buat? Dia reshuffle kabinet. Dia rombak kabinet. Mana-mana yang pernah pegang-pegang jawatan-jawatan zaman Sayyidina Osman dulu, dia banyak ubah ganti orang ni, orang ni ditukar ke tempat ni, orang ni tukar ke sana, jawatan ni tukar pada orang ni. Dia reshuffle kabinet, kita bagi ya. Dia tak nak lagi saki baki pengampu ya. Orang-orang yang bermasalah di zaman sebelum ini ada dalam pemerintahan itu. Jadi dia perbaiki ya, tukar orang ni duduk di sini, tukar jawatan ni, ubah. Baik. Dia ingatkan dengan ubah kedudukan tukar jawatan tu selesai masalah. Bila dia pergi ubah, orang ni jawatan dipindah ke sini, orang ni jawatan pindah ke sini, orang ni diberhentikan jawatan ni, segala macam, rupanya mari konflik baru pula. Hak kena pecat, hak kena tukar ni pakat tak puas hati. Dan yang kena pecat, hak kena tukar ni masing-masing ada pengikut masing-masing, ada pengaruh masing-masing. Berlakulah konflik pula. Timbullah pula fitnah baru, memburukkan Sayyidina Ali macam-macam. Tak selesai juga. Tak selesai juga. Baik tuan-tuan sekalian, sampai membawa konflik baru di zaman Sayyidina Ali. Konflik itu nanti saya akan cerita khusus. Apa konflik yang berlaku di zaman Sayyidina Ali itu? Antaranya Sayyidina Ali berperang dengan isteri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidina Ali punya pasukan berperang dengan pasukan sahabat Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang besar sesama Islam yang mengorbankan ribuan orang Islam pada zaman tersebut. Perang saudara yang tak boleh dielakkan lagi kerana fitnah yang dimainkan oleh pihak musuh ketika itu. Nanti saya akan cerita tentang konflik itu. Baik, kita tengok sikit apa sumbangan Sayyidina Ali sebelum jadi khalifah dan ketika jadi khalifah. Apa sumbangan Sayyidina Ali? Sebagaimana saya selalu sebut, sumbangan Abu Bakar, Umar, Osman, kita kena tahu juga apa sumbangan Sayyidina Ali, jasa dia, yang sempat saya catatlah. Yang pertama, Sayyidina Ali menyertai hampir semua peperangan menentang musyrikin kecuali perang Tabuk. Perang Tabuk pada tahun 10 Hijrah. Yang tu Sayyidina Ali tak sertai kerana ada tugas lain yang diberi kepada dia. Perang lain semua Sayyidina Ali sertai. Bahkan dalam banyak peperangan dia diangkat menjadi panglima barisan depan. Antara contohnya kita tengok dalam perang Badar yang berlaku pada tahun kedua Hijrah. Perang besar kali pertama dalam sejarah Islam, perang Badar. Nabi dengar rombongan Abu Sufyan. Abu Sufyan ni pemimpin Mekah ketika itu. Nabi dengar rombongan Abu Sufyan nak pergi ke Syam, bawa barang dagangan. Daripada Mekah nak pergi ke Syam mesti lintas Madinah. Jadi Nabi dengan para sahabat waktu tu dah duduk di Madinah, lalu tu dah hijrah dah. Jadi Nabi hantar beberapa orang sahabat jadi perisik, dengar berita bila pula rombongan Abu Sufyan akan patah balik ke Mekah. Nanti nak lintas Madinah dah ni. Jadi bila nak balik nanti kita keluar, kita tahan rombongan dagang Abu Sufyan. Tahan rombongan dagang Abu Sufyan untuk apa? Nak ambil hasil dagangan mereka. Hari itu kita dah bincang dalam pengajian sirah Nabi ni, kena faham jelas-jelas kenapa Nabi ajak sahabat tahan rombongan dagang Abu Talib ni. Bukan samsin tengah jalan rompak harta orang, bukan. Sebagai bentuk pembalasan semula untuk kita tuntut hak kita, iaitu hak orang Islam ketika duduk di Mekah sebelum berhijrah dulu. Apa benda barang orang Islam yang mereka tak rampas? Kebun, bila tahu orang Islam berhijrah ke Madinah, rumah orang Islam mereka ambil, kebun tanaman mereka ambil. Ni peluang untuk kita ambil balik hak kita. Caranya kita tahan rombongan dagang Abu Sufyan. Bila Nabi ajak para sahabat tahan rombongan dagang Abu Sufyan, Nabi ajak siapa yang nak keluar. Nabi bukan ajak keluar berperang. Maka sebab tu tak ramai sahabat yang sahut seruan Nabi tu, sebab Nabi tak wajib kan.
Nabi kata siapa nak ikut, kita tahan rombongan dagang Abu Sufyan. Nabi tak kata keluar berperang. Memang tujuan asalnya bukan nak berperang pun, tak fikir pun sampai nak perang. Abu Sufyan bila dengar Nabi nak tahan rombongan dagang dia, cepat-cepat dia hantar seorang wakil balik ke Mekah minta bantuan Abu Jahal. Abu Jahal standby 1000 tentera. Berlakulah perang Badar yang Nabi dan para sahabat tak sangka nak jadi perang. Berlaku perang Badar. Maka sebab tu dalam perang Badar tu tentera Islam sikit saja, 313 saja. Lawan dengan musyrikin Mekah di bawah pimpinan Abu Jahal dan juga Abu Sufyan tu 1000 orang. Tapi takdir Allah menang. Right? Dalam perang Badar, sebelum berlaku pertempuran secara berhadapan, ramai-ramai itu bertempur secara berhadapan, orang Arab ini, budaya mereka berperang, mereka akan keluarkan dulu mereka punya panglima utama, bertarung dulu seorang lawan seorang, tengok siapa menang siapa kalah. Lepas siap bertarung antara panglima dengan panglima, baru bertempur semua sekali. Sayyidina Ali terpilih untuk menjadi salah seorang yang bertempur itu, mewakili tentera Islam. Dalam perang Badar, Sayyidina Ali bertarung dengan panglima di pihak musyrikin Mekah. Panglima di pihak musyrikin Mekah ketika itu iaitu Walid bin Utbah. Dan Sayyidina Ali berjaya kalahkan Walid bin Utbah dalam perang Badar. Perang Badar juga perang yang menyaksikan Abu Jahal mati. Kan, Abu Jahal mati dalam perang Badar. Kemudian Sayyidina Ali ini, dia punya hebat dia sekali lagi bertarung secara berhadapan dalam perang Ahzab ataupun perang Khandaq yang berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Perang lawan musyrikin Mekah yang bergabung dengan Yahudi. Sayyidina Ali sekali lagi dipilih jadi panglima yang bertarung seorang lawan seorang tu. Dalam perang Ahzab, Sayyidina Ali diberi tugas lawan dengan Amru bin Wud dalam perang Ahzab, dan dia capai kemenangan. Ini kehebatan Sayyidina Ali, dia terlibat dalam hampir semua peperangan. Yang kedua, sumbangan Sayyidina Ali, tuan-tuan sekalian, sumbangan Sayyidina Ali, dia menggantikan tempat tidur Nabi pada malam Nabi nak keluar berhijrah. Nabi maklum kepada Sayyidina Ali, malam ni ganti tempat tidur, aku nak keluar berhijrah. Akhirnya Nabi keluar dengan Abu Bakar. Sayyidina Ali ganti tempat tidur Nabi. Sayyidina Ali ini ganti tempat tidur orang yang sedang diburu. Siapa kan? Orang Mekah bermesyuarat, ya, lantik setiap kampung, setiap kabilah hantar seorang pemuda gagah perkasa, kita bagi pedang seorang satu, kepung rumah Muhammad. Bila dia keluar dari rumah dia, pakat-pakat tempat dia serentak. Kenapa semua kabilah kena terlibat? Supaya bila keluarga Muhammad nak tuntut bela nanti, dia tak mampu nak tuntut bela kerana dia nak kena lawan semua kabilah. Jadi setiap kabilah kena hantar wakil mereka, anak muda yang gagah perkasa mereka, bagi satu nama. Jadi malam nak kepung rumah Nabi tu, tiba-tiba Sayyidina Ali pergi ganti tempat tidur Nabi. Ni hal yang luar biasa. Siapa sanggup? Yang ketiga, jasa ataupun sumbangan Sayyidina Ali, dia menjadi juru tulis dalam perjanjian Hudaibiyah. Tahun ke-6 Hijrah, Nabi bermimpi masuk ke Mekah buat ibadat umrah. Tahun ke-6 Hijrah, Nabi bermimpi masuk ke Mekah buat ibadat umrah. Mimpi itu di Madinah lah. Bila Nabi mimpi, maka mimpi Nabi dia wahyu daripada Tuhan lah. Maka Nabi maklum kepada para sahabat, siapa nak ikut buat umrah? Maka adalah sahabat nak ikut, jumlahnya sekitar 1400 orang nak ikut. Bersiaplah nak masuk ke Mekah buat umrah. Bila orang Mekah dengar Nabi dengan rombongan nak masuk buat umrah, mereka ingat Nabi datang nak berperang. Akhirnya kelang kabut buat persiapan nak halang pasukan Muhammad masuk ke Mekah. Siapa waktu tu pasukan Mekah yang halang Nabi? Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid waktu tu tak masuk Islam lagi. Tahun ke-6 Hijrah tu dia tak masuk Islam lagi, Khalid Al-Walid ni. Dia lah dengan 200 pasukan berkuda, ya, nak tahan rombongan Nabi masuk. Nabi kata orang Mekah ni mabuk perang sungguh. Kita nak buat umrah ni sekejap kan, siap balik kan, sekejap je umrah ni. Lepas tu balik kan. Akhirnya berlaku rundingan. Nabi hantar wakil untuk berunding dengan pemimpin Mekah. Kami nak masuk juga. Siapa dia? Juru runding Nabi tu, wakil Nabi. Ya, wakil Nabi Sayyidina Osman. Sayyidina Osman pergi berunding. Bila Sayyidina Osman pergi berunding dengan pemimpin Mekah, Sayyidina Osman balik lambat kepada rombongan Nabi tu.
Maka tersebar berita di kalangan para sahabat Sayyidina Osman kena bunuh. Dia tak kena bunuh pun, dia tak kena bunuh, dia kena tahan lah. Jadi lambatlah dia balik. Jadi bila tersebar berita di kalangan sahabat 1,400 orang tu Sayyidina Osman kena bunuh, masing-masing naik angin lah. Akhirnya mereka berikrar depan Nabi, kita takkan balik ke Madinah, kita tuntut bela kematian Sayyidina Osman. Maka berbai'ah depan Nabi, ikrar depan Nabi, dikenali sebagai Bai'atul Ridwan. Bai'ah tu dilakukan di Hudaibiyah. Kalau tuan-tuan pergi haji ke umrah tu, biasanya ada kesempatan lah pergi ke Hudaibiyah tu. Ada masjid lama di Hudaibiyah tu, bangunan-bangunan lama tu, batu-batu lama. Jadi berbai'ah lah mereka depan Nabi, kita takkan balik ke Madinah, kita kena tuntut bela. Sama ada orang Mekah nak berdamai dengan kita ataupun kita perangi mereka sampai kita syahid. Jadi bila sahabat-sahabat sudah ikrar macam tu depan Nabi, orang Mekah kelang kabut. Orang Mekah kelang kabut. Akhirnya okey, sereda, kita berdamai lah, kita berdamai. Jadi orang Mekah ajak Nabi buat perjanjian damai. Perjanjian damai itu dibuat di Hudaibiyah. Hudaibiyah tu tak jauh daripada Mekah. Hudaibiyah tu salah satu tempat miqat haji dan umrah untuk orang daripada negara mana lah. Kalau Hudaibiyah tempat miqat, saya tak ingat. Kalau kita orang Malaysia, tempat miqat kita di Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Dia tempat miqat haji dan umrah ni banyak tempat berniat tu kan, bila nak masuk ke kota Mekah tu. Hudaibiyah ni salah satu tempat miqat haji dan umrah. Jadi Nabi daripada Madinah sampai ke Hudaibiyah lah, tak jauh dah dengan Mekah. Tiba-tiba berlaku isu tu antara Sayyidina Osman pula lambat balik. Sahabat sudah ikrar depan Nabi nak pertahankan Sayyidina Osman. Akhirnya orang Mekah setuju, kita berdamai. Perdamaian tu dibuat di Hudaibiyah, maka dikenali sebagai perjanjian Hudaibiyah. Siapa dia tukang tulis isi kandungan perjanjian Hudaibiyah tu? Nabi minta Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tukang tulis isi kandungan perjanjian Hudaibiyah tu. Walaupun isi kandungan perjanjian Hudaibiyah tu nampak berat sebelah, baca isi kandungan tu nampak untung pihak Mekah dia nampak, tapi Nabi kata tak apa, kita terima. Rupanya hikmah bila Nabi terima isi kandungan tu, rupanya lepas tu berlaku kesan yang cukup baik kepada perkembangan Islam. Yang tu saya tak nak cerita dalam malam ni, panjang. Jadi siapa dia tukang tulis perjanjian Hudaibiyah tu? Sayyidina Ali. Hebat Sayyidina Ali ni, sampai wakil pihak Mekah, Sayyidina Ali wakil orang Islam, tukang tulis perjanjian tu. Sayyidina Ali tulis perjanjian ini di antara pemimpin Mekah dengan Muhammad Rasulullah. Wakil pihak Mekah tu minta Sayyidina Ali, kami tak nak perkataan Rasulullah. Padam. Nabi arahkan Sayyidina Ali, padam. Ali kata tak nak, aku nak tulis juga Muhammad Rasulullah. Akhirnya padam. Nabi kata padam. Ikut apa yang mereka nak. Jadi Sayyidina Ali dan sahabat lain rasa nak marah, kenapa Nabi ni ikut sangat? Tak apa, Nabi kata tak apa. Akhirnya padamlah. Tinggallah di atas kepala perjanjian tu hanya tulis perjanjian di antara Muhammad dengan wakil pihak Mekah tu. Betul nama Muhammad, kata Rasulullah tu pun kami tak nak. Kalau kamu tulis Rasulullah, kami tak mengaku dia Rasulullah. Jadi kami nak nama Muhammad saja. Ini Sayyidina Ali yang jadi juru tulis perjanjian Hudaibiyah. Apa lagi sumbangan Sayyidina Ali, tuan-tuan sekalian? Dia mengetuai misi dakwah di negara Iraq. Negara Iraq tu berlaku perkembangan Islam, dia lah yang mengetuai misi dakwah di sana. Kemudian apa lagi sumbangan Sayyidina Ali? Dia menjadi penasihat dalam bidang kehakiman kepada ketiga khalifah sebelumnya. Waktu Abu Bakar jadi khalifah, dialah penasihat bidang kehakiman. Waktu Umar jadi khalifah, dialah penasihat bidang kehakiman. Waktu Sayyidina Osman jadi khalifah, Sayyidina Ali lah penasihat dalam bidang kehakiman kerana kepakaran dia. Dan juga Sayyidina Ali ni di antara sumbangan dia dilantik menjadi hakim di negara Yaman. Dia dilantik menjadi hakim di negara Yaman. Kemudian Sayyidina Ali ni antara sumbangan dia pernah menjadi penulis wahyu Nabi. Nabi ni ada beberapa orang penulis wahyu yang rasmi, yang dilantik secara rasmi. Antaranya Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali ni penulis wahyu Rasulullah. Kemudian juga Sayyidina Ali ni antara tugas dia, jasa dia sebelum jadi khalifah, selepas jadi khalifah, dia pernah menjadi pembesar di zaman Rasulullah. Pembesar di satu kawasan, pernah jadi setiausaha Rasulullah, pernah menjadi penjaga keamanan di sempadan wilayah yang diperintah oleh Rasulullah, pernah jadi bendahari Rasulullah, pernah jadi pembawa bendera Rasulullah,
pernah jadi pegawai Rasulullah, pernah jadi hakim di zaman Rasulullah. Ini kerana kecerdikan dia, orang muda yang cerdik, ya, Sayyidina Ali ni. Kemudian juga di zaman dia jadi khalifah, dia wujudkan angkatan tentera berkuda. Angkatan tentera berkuda ni zaman Nabi lagi ada tentera berkuda dah. Cumanya zaman Sayyidina Ali ni dia kemaskini, jadikan angkatan tentera berkuda ni satu badan khas, angkatan tentera berkuda. Kemudian ada angkatan tentera pejalan kaki, yang berjalan kaki, yang memang dikemaskini betul. Kemudian di zaman Sayyidina Ali jadi khalifah, dia mula mewujudkan dalam kerajaan pasukan polis. Polis mula zaman Sayyidina Ali, syurtah bahasa Arab, asyurtah, polis zaman Sayyidina Ali. Dan juga zaman Sayyidina Ali mula diwujudkan badan perisikan. Negara ada badan perisikan. Perisik ni muncul di zaman Sayyidina Ali jadi khalifah. Apa lagi sumbangan Sayyidina Ali? Dia terima jawatan khalifah ketika negara huru-hara, khasnya selepas daripada konflik zaman Sayyidina Osman itu, yang bawa kepada kematian Sayyidina Osman. Dan yang ke-11, yang terakhir sekali, apa sumbangan Sayyidina Ali? Dia berusaha menyatukan umat Islam yang berpecah. Walaupun dia tak mampu nak laksanakan 100%, tapi usaha dia tu semaksimal mungkin yang dia mampu buat. Baik tuan-tuan sekalian, saya berhenti setakat ni. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan sambung dua konflik besar yang berlaku di zaman Sayyidina Ali. Yang pertama, Perang Jamal. Sayyidina Ali berperang dengan pasukan Aisyah, isteri Nabi. Kita kena tahu kisah ni. Pernah berlaku dalam sejarah Islam, perang saudara yang tak boleh elak, sampai ramai sahabat yang gugur syahid dalam peperangan tersebut kerana fitnah yang ada pada zaman tersebut, sampai orang Islam berperang dengan orang Islam. Perang Jamal, pasukan Sayyidina Ali lawan pasukan Aisyah. Tahun berikutnya pula pasukan Sayyidina Ali lawan dengan pasukan sahabat Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya orang Islam makin terpecah jadi beberapa kelompok, munculnya Syiah, munculnya Khawarij. Akhirnya sampailah Sayyidina Ali mati dibunuh, yang insya-Allah kita akan tengok dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekadar itu dulu untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Sekadar itu dulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.